Semoga dengan ketakwaan yang sebenar dan keimanan yang teguh akan menjadikan kita hamba yang berjaya di dunia dan di akhirat kelak. Mimbar Jumaat pada hari ini yang penuh barakah di dalam bulan yang mulia ini akan membicarakan khutbah yang bertajuk Al-Quran Mu'jizat Agung Sepanjang Zaman. Muslimin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran merupakan mukjizat yang terbesar dikurniakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mencabar kekuatan dan pemikiran manusia. Manusia tidak mampu menandingi Al-Quran sama ada dari segi bahasa, makna dan cerita-cerita yang terkandung di dalamnya. Firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24 sebagaimana yang telah dibacakan di awal khutbah tadi yang bermaksud, dan kalau kamu ada menaruh syak tentang apa yang kami turunkan Al-Quran kepada hamba kami ini, yakni Nabi Muhammad, maka cubalah buat dan datangkanlah satu surah yang sebanding dengan Al-Quran itu, dan panggillah orang-orang yang kamu percaya yang boleh menolong kamu selain daripada Allah. Jika betul kamu orang-orang yang benar, maka kalau kamu tidak dapat membuatnya, dan sudah pasti kamu tidak dapat membuatnya, maka peliharalah diri kamu daripada api neraka yang bahan bakarnya daripada manusia dan batu-batu berhala, yakni neraka yang disediakan untuk orang-orang kafir. Sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tidak seperti kitab-kitab yang terdahulu yang lain, Al-Quran adalah kitab Allah yang diturunkan dan Allah yang akan meliharanya. Al-Quran tidak terbatas hanya pada zaman Nabi Muhammad SAW sahaja. Bahkan mukjizat Al-Quran adalah berterusan di sepanjang zaman. Mukjizat-mukjizat hissi yang dapat dilihat dan dirasa seperti tongkat menjadi ular bagi Nabi Musa AS, keluarnya unta daripada celah batu bagi Nabi Saleh AS, berakhirnya dengan kewafatan nabi-nabi tersebut. Tetapi bagi Nabi Muhammad SAW, di samping memiliki mukjizat hissi, baginda memiliki mukjizat ilmiah, yaitu Al-Quran yang kekal walaupun baginda telah wafat meninggalkan kita. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Al-Quran adalah ucapan-ucapan dan kalimah yang terdiri daripada alif bata biasa, tetapi ia mampu masuk ke lubuk hati jiwa manusia, membuatkan akal terpaksa mengagungkannya. Orang-orang kafir cuba memisungkan orang lain daripada Al-Quran. Semakin mereka berusaha melakukan sedemikian, semakin nampak kesesatan mereka dan terserlah pula kebenaran Al-Quran. Sesungguhnya mukjizat para Nabi diturunkan sesuai dengan cabaran ketika itu. Contohnya umat Nabi Musa AS terkenal dengan sihir, maka mukjizat Nabi Musa AS berupa tongkat menjadi ular, menelan segala ular tukang sihir Fir'aun. Maka Al-Quran diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai mukjizat yang melemahkan masyarakat jahiliyah yang mengagungkan sastra dan puisi. Al-Quran menandingi kepakaran sastrawan dan menandingi puisi yang digantung di dinding Ka'bah. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya Al-Quran juga mampu menyelesaikan fitnah yang dihadapi manusia. Hadis daripada Al-Haris ketika katanya bahawa Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ala innaha satakun fitnah." Faqultu, "Mal makhraju minha ya Rasulullah?" Qala, "Kitabullah fihi naba'u ma qablakum wa khabaru ma ba'dakum wa hukmu bainakum." Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Akan berlaku fitnah." Aku pun bertanya, "Apakah penyelesaiannya wahai Rasulullah?" Baginda menjawab, "Kitab Allah. Di dalamnya ada berita sebelum kamu, ada cerita selepas kamu, dan ada hukum di antara kamu." Hadis riwayat Imam Tirmizi. Al-Quran mendatangkan berita-berita terdahulu, perkhabaran sesudah kita, dan menjadi penghukum di antara kita. Ia adalah kata putus, bukannya gurauan. Sesiapa yang meninggalkan Al-Quran kerana sombong, Allah akan menghancurkannya. Sesiapa yang mencari petunjuk selain Allah, Allah akan sesatkannya. Ia adalah tali Allah yang kukuh. Al-Quran juga adalah peringatan yang bijaksana, jelas, dan jalan yang lurus. Ia tidak dapat diseleweng oleh hawa nafsu.
ia tidak boleh disamarkan oleh lidah. Para ulama tidak kenyang-kenyang dengan Al-Quran, tidak jemu dengan banyaknya diulang, dan tidak berkurang keajaibannya. Hadis daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Al-Quran itu adalah hidangan Allah. Oleh itu, hadaplah hidangan Allah itu sepuas hati kamu. Al-Quran ini adalah dari Allah, cahaya yang terang dan ubat yang mujarab, pengawal bagi orang yang berpegang dengannya, penyelamat bagi orang yang mengikutinya. Sesiapa yang tersesat akan dipandunya, sesiapa yang menyimpang akan dibetulkannya. Keajaibannya tidak henti, keagungannya dan kemanisan bacaannya tidak akan terjejas walau sekerap mana sekalipun diulang. Bacalah kerana Allah, kerana ia akan memberikanmu ganjaran jika kamu membacanya. Setiap satu huruf 10 ganjaran. Aku tidak mengatakan alif lam mim sebagai satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Hadis riwayat Imam Al-Hakim. Hadirin muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Al-Quran terdapat berita-berita yang terdahulu yang sahih dan tepat, seperti kejadian langit dan bumi, penciptaan Adam dan Hawa, sejarah kaum Nabi Nuh, Hud, Saleh, Ashabul Kahfi dan lain-lain lagi. Begitu juga khabar-khabar terkemudian seperti kisah-kisah Ya'juj wa Ma'juj, hari kiamat, mahsyar, syurga, neraka dan lain-lainnya. Malah para ahli sejarah juga merujuk berita-berita ini kepada Al-Quran. Walaupun orang-orang barat cuba menimbulkan keraguan ke atas Al-Quran dengan menafikan kesahihan pengumpulan Al-Quran yang dimulai oleh Sayyidina Abu Bakar, namun ia dapat dipatahkan dengan konsep dan ilmu sanad dalam Islam. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, antara mukjizat-mukjizat ilmiah Al-Quran adalah yang pertama, pembentukan awan. Allah menghantar angin sebelum datangnya rahmatnya, iaitu hujan, hinggalah angin membawa awan mendung. Allah menghalakan kepada negara yang mati, iaitu kering kontang, lalu Allah turunkan hujan. Yang kedua, peringkat kejadian manusia. Allah ciptakan manusia daripada pati yang berasal daripada tanah, kemudian Allah jadikannya pada penetapan yang kukuh. Kemudian Allah ciptakan benih itu menjadi sebuku darah beku, kemudian seketul daging, kemudian menjadi beberapa tulang, kemudian Allah balut tulang itu dengan daging. Yang ketiga, fungsi tangan dan jari. Allah Maha berkuasa menyusun jari jemari. Sangat mudah manusia meyakini bahawa tangan manusia dicipta oleh pencipta dengan tugas-tugas yang luar biasa. Dan banyak lagi mukjizat ilmiah Al-Quran dalam bentuk sains. Manakala golongan plural yang menganggap manusia dapat sampai kepada Tuhan yang sama melalui agama yang berlainan adalah ditentang oleh Al-Quran. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uhu wa la tattabi'us subula fatafarraqa bikum 'an sabilihi dzalikum wasaqakum bihi la'allakum tattaqun. Maksudnya, dan bahawa sesungguhnya inilah jalanku, yakni agama Islam yang betul lurus, maka hendaklah kamu menurutnya dan janganlah kamu menurut jalan-jalan yang lain daripada Islam, kerana jalan-jalan yang lain itu mencerai-beraikan kamu daripada jalan Allah. Dengan demikian itulah perintah Allah kepada kamu supaya kamu bertakwa. Golongan liberal pula mengajak umat Islam agar tidak menerima apa-apa sahaja daripada teks-teks Al-Quran dan daripada hadis Nabi SAW. Apatah lagi pendapat para ulama. Menurut mereka, banyak kandungan Al-Quran yang sudah tidak relevan dengan kemajuan zaman. Begitu juga banyak lagi aliran-aliran dan fahaman yang menentang Al-Quran. Namun Allah berfirman di dalam surah At-Taubah ayat 32, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Yuriduna an yutfi'u nurallahi biafwahihim wa yaballahu illa an yutimma nurahu walau karihal kafirun. Maksudnya, mereka hendak memadamkan cahaya Allah, yakni agama Islam, dengan mulut mereka, sedangkan Allah tidak menghendaki melainkan menyempurnakan cahayanya, sekalipun orang-orang kafir tidak suka akan demikian. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ma'arif khutbah pada kali ini berikut adalah beberapa perkara yang boleh dijadikan pedoman. Umat Islam hendaklah meyakini bahawa Al-Quran adalah mukjizat ilmiah
terbesar kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang akan kekal sehinggalah hari kiamat. Yang kedua, umat Islam perlu sedar Al-Quran adalah kitab yang menyelesaikan masalah manusia. Yang seterusnya, umat Islam hendaklah meyakini bahawa mukjizat Al-Quran membuktikan kebenaran Islam yang tidak mampu ditentang oleh sesiapa sahaja. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul la in ijtama'atil insu wal jinnu 'ala an ya'tu bimithli hadzal Qur'an la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din zahira. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sesungguhnya jika sekalian manusia dan jin berhimpun dengan tujuan hendak membuat dan mendatangkan sebanding dengan Al-Quran ini, mereka tidak akan dapat membuat dan mendatangkan yang sebanding dengannya, walaupun mereka bantu-membantu sesama mereka. Surah Al-Isra ayat 88. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatah, innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa razaqana minat thayyibat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin sidang Jumaat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi khatib ingin mengingatkan supaya kita bersama-sama meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan segala perintah Allah dan meninggalkan segala larangan Allah, dan mengawasi diri dan keluarga kita daripada perbuatan keji dan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam masa yang sama, kita terus berdoa agar seluruh negara kita sentiasa dirahmati dan dilindungi daripada segala bentuk ancaman serta penularan wabak COVID-19. Muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan kita tergolong dalam kalangan hamba-hamba Allah yang bersabar ketika menempuh segala penyakit yang menimpa, berdisiplin, mematuhi prosedur operasi standard SOP dan tata cara amalan kebiasaan baru untuk memerangi wabak penyakit COVID-19 demi keselamatan diri dan masyarakat. Di hari yang mulia ini, marilah sama-sama kita memperbanyakkan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kerana Allah telah memerintahkan melalui firman-Nya. Qala Allah Ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammad sayyidil mursalin wa radallahu an ashabi wa qarabati wa azwaji wa dhurriyyatihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat wa ya qadiyal hajat. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikal kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da'ad-din وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم إنا نسألك ونتوسل إليك بنبيك الأمين ونسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العظمى أن تحفظ بعنايتك الربانية وبحفظ وقايتك السبحانية جلالة ملكنا المعظم سلطان سلامور سلطان شرف الدين الديشة الحاج ابن المرحوم سلطان سلام الدين عبد العزيز شاه الحاج. اللهم أعن من عون والهداية والتوفيق والصحة والسلامة منك لولي عهد سلامور Tengku Amir Syah Ibnu Sultan Syarafuddin Indonesia Al-Hajj fi amnin wa salahin wa afiyatin bimannika wa karamika ya dzal jalali wal ikram. Allahumma atil umrahuma muslihain lil muwazzafin wa ru'iyyati wal bilad wa balligh maqasidahuma li tariqil huda war rasyad. Ya Allah, Engkaulah Tuhan yang Maha berkuasa. Kami bersyukur kehadap-Mu yang telah mengaruniakan kami rahmat dan nikmat
sehingga kami dapat meneruskan usaha ke arah memperkukuhkan negara umat Islam sebagai negeri maju, sejahtera dan berkebajikan di bawah naungan dan pimpinan raja kami sebagai kedua agama Islam negeri ini. Justru kami mohon kehadirat-Mu ya Allah, tetapkanlah iman dan pegangan kami kepada ahli sunnah wal jamaah. Terimalah amalan soleh kami, suburkanlah jiwa kami dengan budi pekerti yang mulia, satukanlah hati-hati kami, kurniakanlah kami rezeki yang luas lagi barakah, kayakanlah kami dengan ilmu yang bermanfaat, lindungilah kami daripada bala bencana, dan peliharalah kami daripada ajaran yang terkeluar daripada Islam seperti Qadiani dan ajaran sesat seperti Syiah, serta ajaran-ajaran lain yang dipatuakan menyeleweng daripada ajaran Islam yang sebenar berteraskan Al-Quran dan As-Sunnah. Ya Allah, bukakanlah hati kami, anak-anak kami, saudara-saudara kami untuk mendirikan solat fardu 5 waktu, menunaikan zakat dan kefarduan yang lain. Ya Allah, berilah ganjaran yang besar kepada orang yang menginfakkan hartanya pada kepentingan Islam. Ya Allah, kurniakanlah juga ganjaran pahala dan keberkatan kepada orang yang mendermakan hartanya pada masjid Bandar Sintera. Dengan ini masjid dapat meneruskan dan memperkasakan aktiviti untuk umat Islam. Ya Allah, berkatilah hidup kami, luaskanlah rezeki kami dengan ganjaran pahala yang berkekalan hinggalah ke hari akhirat. Allahumma ya dafi'an bala, idfa' anna hadal waba wal bala wal marad wal syada'id wal mihan bi lutfika ya latif innaka ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun